muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Walaupun diberi perintah pemerintah bagi perintah untuk menghadkan aktiviti luar disebabkan oleh kerana jerubu yang melanda. Baik, sebab apa? Dikatakan disebabkan oleh kerana bencana alam yang melanda tahun seminggu kita melaka antara yang teruk, yang teruk sekali melaka hari ini okey sikit, semalam lagi teruk, iaitu sampai ke tahap 470 lebih. Yang teruk iaitu muak dan juga ledak, yang sebab menyebabkan terpaksa nak isytiharkan dalam diri kita, isytiharkan darurat disebabkan keadaan yang sampai kepada 700. Hari ini pergi kat tempat lain pula, katanya pergi kat PD pula. Maknanya dia terbang pergi kat PD pula, masing-masing pula rasa ada suara sikit. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 2-3 malam yang lepas pun saya berceramah kat tempat yang lain. Saya ceritakan seminggu ni saya duduk tunggu-tunggu juga. Walaupun ada siapa-siapa ustaz-ustaz mufti lah ataupun orang-orang yang ada kuasa sedikit. Kami yang ustaz-ustaz ni hanya sekadar mampu cakap. Orang yang berkuasa ataupun mufti, orang-orang alim hebat-hebat yang mampu bila dia cakap tu orang yang boleh dengar. Ataupun pak-pak menteri kita yang dinasihatkan oleh ulama-ulama untuk menceritakan bagaimana caranya untuk kita nak berhadapan dengan solat dengan suasana jerebu ini. Baik, dan bila kita tengok jerebu yang berlaku ini, adakah jerebu ini sebagai salah satu benda yang sekadar dinamakan sebagai bencana alam sebagaimana yang orang lain selalu sebut? Ramai yang dibicarakan berkaitan jerebu, masing-masing menyalahkan di antara satu sama lain. Hari ini tengok kat dalam Facebook, bila kita marah sebab apa Indonesia dia tak nak cuba seolah-olah nak menyelesaikan perkara ini, dan di sana ramai di kalangan rakyat Indonesia yang cuba komen dan kata bukan salah kami, ini salah apa semua dia kata. Ini geng-geng Malaysia dengan geng Singapura pergi buka ladang-ladang kat sana, dewan ni lah punca menyebab kepada berlakunya kebakaran. Akhir sekali masing-masing berunding dari antara satu sama lain. Asap tak hilang juga, jerebu tetap berlaku dan tidak hilang. Baik, ada lagi orang yang lain dengan menggunakan logik akal, membuat saranan minta kita pakai mask ataupun pakai topeng. Ada yang mengatakan tak cukup dengan topeng, dengan topeng hak tebal sikit. Ada yang macam-macam. Kemudian sehingga menyebabkan semalam isytiharkan Melaka, KL dan Selangor maka bercuti, tutup semua sekolah-sekolah sebab jerebu. Bahkan kalau kita tengok, kalau tak pergi sekolah pun dekat rumah jerebu juga. Kalau tutup sekolah boleh hilang ke jerebu, tak boleh hilang juga. Kalau tak keluar rumah boleh hilang ke jerebu, sama juga tak boleh hilang ke jerebu. Maka siapa yang jadikan jerebu ini? Ini soalannya. Kemudian yang kedua, kita pelik sebab apa tidak ada seorang pun yang cuba nak kaitkan dengan apa yang berlaku ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing bahkan dia kata ini semua adalah bencana alam. Ini kepelikan yang ada pada kita ni. Kita orang yang beriman, setiap benda yang berlaku bahkan disebut dalam hadis apa kata Nabi, sehingga daun yang jatuh berkuburan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan benda berkaitan dengan jerebu yang Allah yang tak tentukan datang daripada sebab yang lain. Betul? Sebab dia memang ada. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah kata dalam Al-Quran telah jelas iaitu kerosakan di atas daratan dan di atas lautan disebabkan oleh kerana tangan-tangan manusia yang menjadikan benda-benda tadi itu rosak. Maka kita tak nafikan yang kerja buat sebabnya datang daripada manusia, tetapi yang nak menjadikan sesuatu benda yang mungkin hanya sekadar kecil menjadikan sebagai satu bala bencana, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi kita orang yang beriman ni apa stand kita? Stand kita orang yang beriman, kita kena percaya setiap benda yang berlaku itu maknanya ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi kita. Wa ma asabakum
Semua itu dah pun tertulis kerana Allah nak bagi dekat kita ataupun nak bagi dekat siapa-siapa sekalipun. Baik, maknanya kalaulah kita tak nak kata yang berlaku ini sebagai benda yang telah diaturkan oleh Allah, maknanya kita lebih teruk lagi daripada Samin dulu. Tahu kenal Samin dulu? Samin dulu waktu dia jadi Menteri Kerja Raya, lebih kurang sekitar 10 tahun yang lepas, berlaku satu kejadian tanah runtuh jalan mogok. Kemudian pula menyebabkan beberapa kereta tertimbun. Kalau tak salah saya negara itu. Baik, bila berlaku keadaan macam tu, orang ni bakal marah pada apa buat jalan ni tak ada kualiti ni. Macam mana boleh tanah tepi boleh runtuh? Mungkin sebab pembangunan yang tak dirancang. Dia jawab mudah saja. Apa kata kami dia? Dia kata ini bukan saya punya kerja, ini Tuhan Allah punya kerja. Kami dulu percaya sejak dulu yang berlaku itu adalah Allah yang menjadikan. Ini kamu pula kita katakan kita yang orang yang beriman ni patut sangat-sangat kita letakkan apa kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, takkanlah kita tak boleh percaya maknanya Allah yang menjadikan api. Allah juga yang boleh menyebabkan api dan itu tersebar dan menjadikan satu kebakaran yang cukup hebat sebagaimana yang kita dapat lihat hari ini. Maka nak tak nak kita kena kembali balik dan iktiraf apa saja yang berlaku itu disebabkan ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pada kita. Baik, kita tengok pada logiknya nak katakan benda ni adalah Allah yang jadikan. Sudah tentu sebab kita umat Islam kita kena percaya pada qada dan qadar yang berlaku. Baik, kemudian yang keduanya, kalau kita tengok seminggu sebelum berlakunya jerbu ni tiap-tiap petang hujan. Tak tiap-tiap petang pun selang sehari dua hari hujan sekali. Selang sehari dua hari hujan sekali. Tiba-tiba bila berlaku jerbu ni tak ada hujan langsung sampai ke hari ni. Nampak pelik tak pelik? Maka kalau orang yang tahu selok-belok orang yang beriman pada Allah dia kata tak pelik. Sebab Allah yang jadikan semua benda ni. Allah dah janji dah pun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَحْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, aku akan uji kamu wahai manusia dengan perasaan takut. Dan ini salah satu perasaan yang Allah nak uji kita dengan kita tengok di rumah yang sampai macam ni. Semua orang pakai takut belakang ni. Sampai ada orang yang tak sanggup nak keluar rumah. Sampai ada orang yang terpaksa menghadkan dia punya pergerakan dan aktiviti dia muncul pada takut. Takut siapa yang jadikan? Allah yang jadikan takut. Dan kejadian yang berlaku siapa yang jadikan? Tetap juga kita kena iktiraf. Kejadian itu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan. Apa tujuannya? Nak mengingatkan kita kepada manusia siapa yang paling berkuasa sekarang ini. Kalaulah kita katakan dalam bab isu api tadi, kalaulah api, bayangkan tengok bagaimana ketika mana kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebab apa hari ini ramai yang orang dia pakai logik akalnya. Dia pakai logik akal, dia mengatakan jerbu ni, dia kata kita kena buat macam ni. Macam mana nak buat? Kerajaan Malaysia kata kami ada kemahiran, kelengkapan, iaitu boleh membernihkan awan. Nak buat benih awan pula. Nak buat macam mana? TUDM tahu cara macam mana nak buat. Nanti dia orang akan buat macam mana nak benih awan. Tapi apa yang berlaku ditakdirkan Allah, tiba-tiba awan pula tak boleh nak benih. Siapa ada ni? Allah juga. Kita nak rasa kita pandai cerdik lagi daripada Allah, lebih hebat daripada Allah, tak dapat siapa pun nak lawan Allah. Kononnya nak benih awan, tapi bila nak benihkan awan pula tak tahu. Sedangkan sebelum ni tiap-tiap hari penuh dengan awan, tiba-tiba orang sekarang ni awan pula tak ada. Maka Allah nak tengok dia pun nak percaya tak lagi kat aku. Tak percaya juga sampai hari ni. Nak buat apa lagi? Tak apa, kami akan hantar bom air. Kita bagi bantuan dekat Indonesia, bagi bantuan bom air. Tapi sampai hari ni titik panas dia panggil. Apa namanya, tempat kawasan kebakaran tu bukan makin kurang, bahkan makin bertambah. Kat mana dia bom air tadi yang boleh berkesan atau tidak, sampai hari ini tak dapat nak dibuktikan berkesan ataupun tidak. Baik, sama macam cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam waktu mula-mula sekali dia buat kapal. Dia buat kapal ke atas daratan, buat kat tengah padang pasir, buat kapal. Sampai orang kata lagi Nuh, dia kata hang gila ke apa? Gila, dia kata buat kapal kat atas padang pasir, nak buat apa kapal ni? Nak belajar dalam air ni, kau buat kat atas darat, nak buat apa? Maka dia kata, aku tahu apa yang aku buat, kerana apa aku yang perintahkan aku buat kapal ni. Korang jangan cakap banyak, korang ikut aku nanti semua akan naik kapal ni kalau kamu nak selamat. Akhir sekali ada sebahagian kecil sahaja yang ikut dia. Dikatakan puluhan orang sahaja yang ikut dia naik ke atas kapal.
5 orang, seorang yang degil tak nak ikut dia. Apa kata anak dia? Allah gambarkan perbualan Nabi Nuh AS dengan anak dia, dengan kata dia, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, jom naik sama-sama dengan aku, kita naik ke atas kapal ni, sebab Allah nak turunkan bala ni sekejap lagi, Allah nak turunkan hujan yang lebat dan ribut taufan, maka kamu akan tenggelam. Anak dia pun guna logik akal, sama macam kita hari ni. Apa kata anak dia? Sa'awi ila jabalin yuqsimuni minal ma'. Jangan risau, dia kata, wahai bapa aku, dia kata, Dad, don't worry. Tak apa, aku boleh naik ke atas bukit, aku duduk ke atas bukit, tak ada air pun yang akan sampai ke atas bukit. Logik akal betul, boleh terima juga. Duduk ke atas bukit, air tak sampai, tapi apa berlaku? Air bukan datang daripada atas semata-mata, air juga datang daripada bawah. Sebab tu tuan-tuan, kalau hari ini kita pergi dekat negara Arab, tempat-tempat negara Arab yang berbukit bukau, yang berbukit batu, cuba naik ke atas bukit dia dan tengok ke atas bukit. Dan secara kalau kita korek sikit, kita akan jumpa cengkerang penuh dengan cengkerang, menunjukkan zaman dahulu bumi ini dipenuhi oleh air. Bila berlaku? Pada ketika mana zaman Nabi Nuh AS. Sampai kali ini kesan masih ada. Kalau siapa pernah pergi laut mati, dia beribu meter bawah daripada paras laut. Daripada atas tu kita akan dapat lihat kesan bukit-bukit semuanya, kesan air yang menunjukkan bahawa kawasan itu kawasan yang pada asalnya kawasan yang diliputi oleh air. Maknanya tak dapat nak selamat kalau kita gunakan logik akal kita. Bagi kita dah boleh selamat, tapi tidak bagi Allah. Allah nak jadikan sesuatu bukan satu benda yang mustahil pun. Tengok dengan peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS. Apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS? Bayangkan tengok, kalau sekadar Allah nak selamatkan kita, dengan mudah saja Allah selamatkan. Dan kalau Allah nak jadikan api itu makin membesar ataupun nak jadikan mubarak lebih besar kepada kita, dengan mudah saja Allah boleh buat. Kenapa? Apa yang nak Allah buat? Benda yang bagi fikiran manusia mustahil, tetapi tidak bagi Allah. Apa? Ketika mana Nabi Ibrahim AS dicampak, Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam api yang Allah perintahkan kepada aku. Allah kata, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu, ya nar kuni, jadilah kamu bardan, sejuk, wa salaman, sejahtera, ala, ke atas Ibrahim, Allah perintahkan api tadi yang asalnya bersifat panas boleh jadi sejuk. Ini kan pula tak mustahil Allah nak jadikan daripada mungkin api puntung rokok, daripada benda yang kecil Allah nak jadikan yang besar, satu benda yang tidak mustahil, bahkan terlalu senang bagi kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena ambil kira. Kita tak boleh pakai logik akal. Kita ni hamba Allah dan kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak tak nak, kita kena kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan cara mengiktiraf setiap benda yang berlaku ke atas muka bumi Allah ini adalah ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai iktibar kepada kita, dan juga sebagai salah satu amaran dan ancaman Allah kepada kita, supaya kita ingat balik yang Allah itu lebih berkuasa lagi daripada manusia. Apa Allah bagi ancaman kat kita? Kalau buka dalam surah Al-A'raf, Allah cerita. Apa kata Allah? Allah menyebut, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Hei kamu manusia, jangan kamu rasa aman daripada aku ketika mana kamu sedang tidur di malam hari. Kami tak boleh turunkan bala bencana kepada kamu. Allah kata, kamu jangan rasa aman. Kamu sedang tidur, dalam keadaan tidur, kami tak boleh turunkan bencana kepada kamu. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yan'amun. Hei manusia, kamu jangan merasa aman daripada bala bencana yang kami boleh turunkan kepada kamu ketika mana kamu sedang bekerja di siang hari mencari rezeki, dan ketika mana kamu sedang berseronok-seronok bermain-main di siang hari. Siang ataupun malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala senang saja kalau Allah nak turunkan bala kepada kita. Wa aminu makrullah faman ya'man makrullah illa al-qaumul kafirun. Allah kata, jangan kamu merasa aman dengan azab dan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang merasa aman daripada bala bencana yang Allah boleh turunkan kepada mereka ini hanyalah orang-orang kafir sahaja yang tidak percaya. Adapun kita, orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah, nak tak nak kita kena percaya semua benda yang berlaku ini adalah ketentuan Allah, bukan bala bencana. Banjir berlaku, kita sebut bencana.
bencana alam. Gempa bumi kita sebut bencana alam. Hujan lebat kita sebut bencana alam. Siapa yang jadikan bencana alam itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu nak kena iktiraf. Dan bila kita iktiraf, kita akan melahirkan rasa turun dan takut kita pada Allah. Kerana Allah boleh buat lebih dahsyat lagi daripada ini. Allah boleh buat. Bahkan Allah sebut, bukan tak dalam Al-Quran Allah sebut dalam Al-Quran satu surah yang khusus, dan Allah namakan surah itu dengan surah Al-Dukhan. Apa maksud Al-Dukhan? Asap, ataupun diterjemahkan dengan istilah jerubu. Al-Dukhan dalam Al-Quran ada satu ayat dan dinamakan ayat itu sebagai surah Al-Dukhan. Apa maksudnya? Sebagai surah asap ataupun jerubu. Apa Allah kata dalam ayat tersebut? Fartaqib, jaga-jaga. Yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Hari yang mana kami akan datangkan kepada kamu manusia asap yang tebal. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Berhati-hatilah kamu, awasilah kamu, awas kata Allah, hari yang bila mana kami akan datangkan kepada manusia asap ataupun jerebu yang nyata, yang manusia semua boleh tengok jerebu itu. Baik. Kemudian yakhshan nasa 'adzab yaumin 'adzim. Yakhshan nasa hadza yaumin 'adzim. Dan semua manusia takut bila tengok keadaan tersebut, takut adakah ini azab yang Allah nak berikan kepada mereka. Masing-masing orang yang takut. Tapi siapa yang takut? Orang yang beriman saja takut. Adapun orang yang tak beriman, dia tak takut. Maknanya dia tak takut di sana, dia tak takut tak Allah. Mungkin dia takut dengan asap, dia tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jadikan ini supaya kita kembali balik kepada Allah dan kita nak kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bala bencana yang Allah berikan, yang didatangkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena buat bagi orang yang beriman. Baik, bahkan Nabi pernah ditanya oleh Ummu Salamah satu hari Ummu Salamah isteri Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anahdiku ya Rasulullah wa fina sulaha. Anahdiku ya Rasulullah wa fina al-atqiyah. Wahai Rasulullah, adakah kami kelak akan dibinasakan oleh Allah hari ketika mana Allah turunkan bala di atas muka bumi? Adakah kami akan dibinasakan walaupun ada pada kami itu orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik di kalangan kami? Apa kata Nabi? Bila mana Allah turunkan bala, maka bala itu akan datang secara umum, akan kena semua orang, termasuk orang yang baik dan orang yang tidak baik. Melainkan kalau sekiranya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik menjalankan tanggungjawab mereka, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dua benda ni yang kita kena buat, ajak orang kepada kebaikan dan cegah manusia daripada kemungkaran. Pada dua benda inilah penyebab Allah tak akan turunkan bala bencana ke atas kita. Tetapi kalau kita tak buat benda ni, bila mana Allah turunkan bala bencana, yang kenanya bukan sekadar orang yang tak beriman, orang yang beriman pun akan kena sekali. Inilah kita katakan perlu sangat-sangat bagi kita untuk kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kita nak kena buat? Kita orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak katakan iaitu benda yang berlaku ini sebagai hanya sekadar bencana alam, tapi kita iktiraf benda yang berlaku ini adalah kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Apa Allah kata lagi? Afa min hadzal hadis ta'jabun? Hei kamu manusia, kenapakah kamu tak rasa pelik dengan apa yang kami jadikan ini? Kenapa kamu tak rasa hairan dan pelik dan tak rasa takjub pada benda yang kami telah jadikan? Contoh jerebu. Kamu tak rasa pelik? Afa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun? Bahkan kamu boleh berketawa, bergelak ketawa, dan kamu sikit pun kamu tak menangis dan tak rasa takut dan gerun kepada aku. Wa antum sabidun, ingat kamu semua ni akan kembali balik kepada aku. Fasjudu lillahi wa'budu, dan hendaklah kamu sujud kepada aku dan hendaklah kamu semua sembah aku. Allah perintahkan kita pada setiap benda yang Allah jadikan untuk kita, jangan kita duk rasa tak ada apa-apa. Sedangkan Allah mengatakan afa min hadzal hadis ta'jabun. Manusia, adakah peristiwa yang berlaku ini tak sedikit pun memberi bekas pada hati kamu untuk kamu takut kepada aku. Sebab itu Allah sebut pada awal ayat, fartaqib, awas kamu, jaga-jaga kamu, yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Hari yang bila mana kami akan datangkan kepada kamu asap ataupun kepulan asap yang tak tahu datang daripada arah mana. Kalau nak fikirkan cara lain, kebakaran di Indonesia, asapnya sampai kat sini.
Bahkan dahsyatnya yang berlakunya kat sini, kat tempat kita ni. Sedangkan tempat yang terbakar tadi itu ribuan batu jauhnya, tapi yang kesannya itu kesan sampai ke sini. Melainkan nak tak nak kita kena percaya yang setiap benda yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar dan kudrat yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka apa kita kena buat? Kita manusia yang lemah. Kita kemampuan kita terhad. Buatlah bom air ke, buatlah benih awan ke apa sekalipun, tapi kalau Allah tak benarkan takkan jadi. Maka apa yang kita nak buat? Kita kena ambil sebagaimana yang Nabi pernah ajarkan kepada sahabat. Apa kata Nabi? Fa iza sa'alta fas'al lillah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta, mintalah daripada Allah. Kalau kamu nak pohon bantuan, pohonlah bantuan daripada Allah. Walau istama'atul jinna wal ins ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa an yasha Allah. Walau istama'atul jinna wal ins ala an yadhurruk lan yadhurruka illa an yasha Allah. Kata Nabi dalam hadis. Kata Nabi, kalaulah dikumpulkan jin dan manusia untuk nak bagi manfaat pada kamu, kumpulkan. Bukan kita sekarang bawa kumpulkan manusia benda-benda kecil. Mungkin kita akan panggil pula Datuk Romo untuk panggil tarik hujan turun. Mungkin kita buat cara yang lain. Itu imagine itu. Adapun yang kita guna manusia, kita panggil kepakaran orang yang boleh benihkan apa namanya hujan. Panggil pula orang-orang yang boleh buat bom air pula, buat bom air. Kata Allah, law istama'atul jinna wal ins ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa an yasha Allah. Kumpullah jin dan manusia untuk bantu kamu, tolong kamu. Kalau Allah tak izinkan, tak ada siapa pun boleh lawan segala ketentuan Allah. Dan kalau dikumpulkan jin dan manusia untuk bagi mubarak kat kamu, kalau Allah tak nak bagi mubarak, buatlah macam mana pun nescaya tak akan dapat mubarak. Inilah yang dikatakan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia, kita kena akui yang kemampuan kita terhad. Ada benda yang kita boleh buat, tapi ada benda yang semua manusia, kalau dikumpulkan semua manusia pun kita tak dapat nak buat. Apa dia antaranya? Allah sebut khamsatun la ya'lamuhunna illa Allah. 5 perkara yang manusia tak boleh buat, 5 perkara yang manusia tak tahu, melainkan Allah sahaja yang mengetahui. Innallaha ya'lamul ghaiba as-samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang ada, perkara-perkara yang baik yang ada di atas langit dan yang ada di bumi. Wa yunazzilul ghais, dan Allah juga yang menurunkan hujan. Hari ini kita nak perlukan hujan sangat-sangat ni. Siapa yang menurunkan hujan? Kita tahu apabila nak turunkan hujan, siapa pun tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap manusia dia tak tahu apa yang dia dapat esok, dan setiap manusia dia tak tahu pun kat mana tempat yang dia akan meninggal dunia. Ini kita pernah pegang. Poin kita nak ambil kat sini, Allah yang menurunkan hujan. Kita boleh buat hujan, kita tak boleh buat hujan. Bahkan bukan sekadar tak boleh buat, nak tolak hujan pun tak boleh buat. Berlaku di 5 Langkawi, mula-mula tahun pertama buat 5 kat Langkawi. Jadi Tun Mahathir takut kalau sekiranya hujan turun maka terganggu, iaitu acara kebun terbang pun tak boleh nak terbang. Apa dia buat? Orang kata ada seorang pandai cekap Tok Romo hujan, orang panggil kat dia. Bawa Tok Romo ni pergi kat Langkawi ni. Apa dia buat? Dia pun bawa siap jampi kat tengah padang, tolak hujan supaya hujan tak turun. Apa berlaku? Hujan turun selebat-lebatnya. Nampak? Sebab tu manusia tak boleh buat apa. Kerana ini semua adalah kuasa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita, apa kata Allah? Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghani. Hei manusia, kamu semua fakir. Apa maksud fakir? Fakir ni bukan miskin. Fakir ni kamu tak ada kuasa, kamu tak ada apa-apa pun. Kamu tak boleh buat apa. Wallahu huwal ghani, dan akulah yang kaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sebut pada ayat yang lain, walillahi mirasus samawati wal ard, dan bagi Allah lah segala perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang mengatur semua susun galur perkara-perkara yang berlaku, sehingga satu daun yang jatuh pun adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting sangat-sangat untuk kita mengetahui dalam bab ini apa kita nak kena buat. Mengaku yang diri kita lemah, mengaku yang diri kita ni tak ada kemampuan, dan kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebut pada ceramah Isra dan Mi'raj kita dahulu. Apa kita kata? Nabi orang yang hebat, orang yang maksum, orang yang Allah pelihara, orang yang Allah bantu pun mengalami perasaan dan mengetahui yang dirinya kemampuannya adalah terbatas.
Nabi pun memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pula kita manusia lebih-lebih lagi memerlukan Allah. Nabi pun terpaksa angkat tangan minta daripada Allah. Takkanlah kita manusia tak nak angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi munajat dan beriktiraf diri Nabi ini lemah. Sebagaimana doa yang kita bacakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku nak mengadu kepada Engkau betapa lemahnya aku. Dan kita pun kena buat benda yang sama. Ya Allah, kami nak mengaku dan kami nak mengadu kepada Engkau yang kami cukup lemah dan kami tak ada apa-apa pun, kami fakir. Kami perlukan kepada Engkau untuk nak menyelesaikan masalah kami ini. Ini yang kita kena buat sangat-sangat. Sebab itu kalau kita tengok antara salah satu daripada zikir munajat, kalau kita buat zikir munajat selalu kita akan sebut satu zikir. Apa zikir yang kita sebut? Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Kami bertawab kepada Engkau ya Allah. Kemudian wa raja'na ila Allah, dan kami kembali balik kepada Engkau dengan mengambil, dengan percaya dan takut kepada Engkau ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal atas apa yang kami telah perbuatkan. Barangkali Allah nak puji kita, dan barangkali mungkin perkara ini adalah amaran Allah kepada kita untuk kita rasa takut dan gerun atas apa yang telah kita lakukan dengan cara menderhaka kepada Allah dan Rasul. Maka sebab itu Allah boleh turunkan bala bencana yang sebegini rupa. Kerana tentera Allah bukan hanya sekadar malaikat. Tentera Allah boleh jadi macam-macam. Bayangkan tengok Namrud yang dilawan oleh tentera Allah. Siapa tentera Allah yang lawan dengan Namrud? Seekor nyamuk. Nyamuk jadi tentera Allah yang menghapuskan Namrud. Bagaimana pula Nabi Musa Fir'aun. Fir'aun apa dia yang menjadi tentera Allah yang lawan Fir'aun selain daripada Nabi Musa alaihissalam, iaitu laut yang terbelah. Maka laut itu jadi tentera Allah, iaitu air. Dan hari ini barangkali mungkin jerepu itu boleh jadi tentera kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mengingatkan kepada manusia, kamu semua manusia kena kembali balik kepada aku dan takut kepada aku dan gerun kepada aku atas perkara-perkara yang telah kamu lakukan. Maka nak tak nak kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita kembali balik kepada Allah dengan cara bergantung harap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini daripada awal lagi saya niat kepada Allah bawa saja buku sirah, tapi saya tak nak baca sirah. Malam ini kita nak baca satu benda yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dibuat oleh ulama-ulama yang salafun salih, orang-orang yang terdahulu daripada kita. Bila mana ditimpa musibah, apa mereka buat? Mereka akan bermunajat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan kepada kita, bila kamu berlaku keadaan-keadaan yang tertentu yang berkaitan dengan cuaca. Kalau sekiranya gerhana, kita ada dua solat yang Nabi sunatkan pada kita untuk buat. Nabi perintahkan kalau solat gerhana matahari dan gerhana bulan, diminta kita buat solat yang dinamakan solat khusuf dan solat khusuf. Kenapa disunatkan kita buat solat ini? Untuk mengiktiraf kuasa Allah yang boleh menjadikan bulan sebegitu rupa, dan minta supaya Allah menjauhkan kita daripada bala bencana yang lain. Sebab itu Nabi sunatkan pada kita untuk buat dua solat ini. Dan bila mana hujan tak turun sebagaimana yang berlaku hari ini, punca masalah jerepu ni, antara penyelesaian yang ada pada kita adalah satu saja, iaitu kalau sekiranya Allah turunkan hujan. Maknanya kita pada hari ini kita memerlukan hujan sangat-sangat. Dan kat sinilah yang kita nampak bahawasanya kepentingan air itu yang ada pada manusia, bagaimana yang Nabi pernah sebut. 3 benda yang manusia kena berkongsi. 3 benda ni manusia kena berkongsi. Apa yang manusia kena berkongsi? Yang pertama air. Semua manusia dia kena berkongsi air. Air tak boleh nak berikut. Yang kedua, apa yang kita kena berkongsi? Iaitu rumput. Kerana rumput ni makanan binatang-binatang. Yang ketiga, apa kita kena berkongsi? Cahaya. Contohnya kita buat satu lampu, kemudian kita buat tutup pula supaya cahaya tak kena dekat orang lain, kerana kita yang bayar listrik. Awal tu akan ikut tahap yang dahsyat. Kalau sampai tahap macam tu sekali, kerana apa? Cahaya ni semua orang boleh berkongsi beramai-ramai. Baik, maka disebabkan kepentingan air itulah, maknanya kat sana kita nak tunjukkan bagaimana perlu sangat-sangat untuk kita mohon pada Allah supaya diturunkan hujan kepada kita. Dan permintaan ataupun solat ini dinamakan solat ini sebagai solat istisqa. Kenapa dinamakan istisqa? Kerana istisqa datang daripada satu perkataan yang bermaksud safa. Safa ni bagi nyaman. Safa ni juga membawa maksud bagi minuman. Safa juga membawa maksud iaitu memberikan air.
Dan bila dimasukkan alif dengan sin, menjadikan keadaan itu istisqa, iaitu minta turun hujan ataupun minta diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk nak menyelesaikan masalah jerebu yang melanda ini. Sebab tu saya katakan di awal tadi, saya merasakan ralat dan kita merasakan tak ada siapa-siapa hari ini baru keluar. Baru keluar itu pun minta Dr. Asri yang mulakan. Dr. Asri pun mufti Bencin, mufti yang dah tak ada jawatan lagi. Apa dia kata? Saya minta mufti-mufti ataupun majlis fatwa keluarkan fatwa segera, sebagaimana Singapura dah keluarkan fatwa lebih awal lagi. Singapura tempat yang orang Islamnya sedikit pun keluarkan fatwa. Apa yang keluarkan fatwa? Fatwa iaitu tidak wajib solat jemaah di masjid. Maka solat buat gantikan dengan solat zuhur di rumah pada keadaan cuaca yang menyebabkan sukar orang untuk keluar pergi ke masjid atas faktor keselamatan. Tapi kita tak peduli lagi. Dalam orang sibuk-sibuk soal jerebu, menteri yang berkaitan boleh bersibuk pula pasal bandar nak bawa daripada Cina. Tak pelik, tak tahulah kalau tuan-tuan tak baca sport kapal, tuan-tuan tahulah. Bandar 2 ekor bandar daripada Cina nak bawa kat sini. Jadi ramai yang komplain, menteri tak cerita pun pasal jerebu ni, tak komen pun pasal jerebu. Tiba-tiba menteri yang berkaitan pergi komen pasal 2 ekor bandar nak bawa daripada Cina. Ramai orang tak faham. Orang nak selesaikan ni kes jerebu ni terlebih dahulu. Maka ini yang kita nak buat. Baik, maka kita rasa lalat sebab tak ada orang yang sebut. Bahkan sama ada mufti kerajaan negeri ke ataupun mana-mana tempat yang cuba buat kumpulkan. Okey, contohnya kita katakan hari Isnin, hari Jumaat ke hari Sabtu ke hari yang tertentu, penduduk Melaka sekalian datanglah beramai-ramai untuk sama-sama kita buat satu solat istisqa. Kita minta mohon kepada Allah turunkan hujan kepada kita, dan kita nak minta kepada Allah supaya menyelesaikan, menjauhkan kita daripada bala bencana yang berlaku dekat negara kita ini. Tapi tak ada seorang pun yang cuba nak kaitkan dengan bab-bab agama ataupun dengan dikaitkan dengan Allah. Masing-masing duk pakai logik akal, nak buat buang air dan nak membendingkan awal dan sebagainya. Akhirnya sampai ke hari ini tak ada keputusan nak buat apa-apa lagi. Sebab tu muslimin dan muslimat, pada malam ini kita nak baca satu bab. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu juga, iaitu cara macam mana kita nak buat solat istisqa ini. Baik, qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab ini iaitu Mustafa Syekh Dr. Mustafa Dik Al-Buraq dengan Mustafa Qi, dan juga dua orang mereka yang menulis mengarang kitab fiqh ataupun fiqhul manhaji. Dalam ini dia menyebut solat istisqa adalah solat yang disyariatkan apabila berlaku kemarau, hujan tidak turun, dan ia sunat dilakukan apabila ada sebab tersebut, dan tidak sunat dari apabila hujan turun atau mata air mengalir kerana sebab-sebabnya telah turun. Punca dibuat solat istisqa ini bila mana kita memerlukan air ataupun memerlukan hujan, maka pada waktu tersebut disunatkan untuk kita buat solat ini. Baik, kerana apa dia kata? Cara solat istisqa. Bagaimana nak buat solat istisqa? Maka di sana cara untuk melakukan solat istisqa ni boleh dilakukan dengan 3 cara yang kita boleh tentukan, yang kita boleh pilih yang mana satu kita nak buat. Yang pertama sekali kata dia, sekurang-kurangnya dengan berdoa pada bila-bila masa yang dikehendaki. Kita boleh doa setiap kali lepas solat. Siapa yang jadi imam, pastikan yang dia doakan doa ni. Apa dia doa yang kita nak doa ni? Allahumma asqinal ghais fala taj'alna minal qanitin. Allahumma asqinal ghais fala taj'alna minal qanitin. Apa maksud dia? Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, dan janganlah engkau jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang derhaka. Minta kita jauhkan daripada kita ni orang yang Allah murka. Dan jauhkanlah kami daripada kemurkaan engkau, orang-orang yang dimurkai. Allahumma asqinal ghais fala taj'alna minal qanitin. Dan inilah doa, salah satu doa yang warid yang Nabi minta kita doakan dia bila mana kita nak memohon hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat setiap kali lepas solat bacakan doa ini. Baik. Kemudian itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah cara yang sederhana juga, ialah dengan berdoa selepas daripada rukuk pada rakaat yang akhir solat fardu dan selepas bersolat. Sama ada nak doa lepas solat pun boleh, ataupun nak doa ketika mana rakaat yang terakhir kita buat qunut yang dinamakan qunut nazilah. Pada
Pada qunut nazilah itu kita berdoa pada Allah selain daripada kita doa qunut, doa yang kita bacakan tadi, Allahumma asqinal ghais fala taj'alna minal qanitin, dan kemudian kita bacakan doa qunut, kemudian kita barulah kita sujud. Itu cara yang kedua yang kita boleh buat untuk buat cara solat sunat istisqa ini. Baik. Kemudian yang ketiga, cara yang paling sempurna adalah melakukannya seperti berikut. Dan cara yang paling terbaik buat sebagaimana cara yang disebut oleh imam kita, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dia mengatakan di sana, imam atau penolongnya hendaklah meminta orang ramai ataupun pemerintah, orang yang mempunyai kuasa untuk mufti ke ataupun ketua menteri, bukan hanya sekadar ketua sekolah, tapi perintahkan juga engkau untuk mufti keluarkan arahan. Untuk apa? Untuk kumpulkan semua orang Melaka, kita solat ramai-ramai. Maka penguasa, pemerintah dan penolong pemerintah hendaklah minta orang ramai bersama-sama melakukan perkara-perkara berikut. Apa yang kena buat? Yang pertama sekali cakap, keluarkan statement press conference, panggil semua wartawan-wartawan datang. Saya selaku Ketua Menteri Melaka Muhammad Najib, terima kasih. Boleh? Okey, minta apa? Minta supaya yang pertama sekali tuan-tuan, saya suruh diri saya dan diri tuan-tuan semua, hendaklah kita semua bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin sebab dosa kita yang banyak ni sebab Allah tak nak turunkan hujan. Mungkin sebab dosa kita yang banyak ni yang Allah beri bala kepada kita, bala jerbu ni. Salah satunya hadis Nabi SAW, apa Nabi sebut? Laulal bahagia, kalau dah tidak disebabkan oleh mana binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang hidup dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada ke atas muka bumi ini, nescaya aku takkan turunkan hujan kepada manusia disebabkan kezaliman-kezaliman yang telah mereka lakukan ataupun penderhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kerana binatang, tidak kerana tumbuh-tumbuhan, Allah tak akan turunkan hujan pada kita kerana derhaka kita pada Allah. Sebab tu kita perlu sangat-sangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya suruh minta tolong cantik semua wartawan yang ada, minta semua kita bertaubat. Bermula daripada saya, semua orang yang ada kena bertaubat pada Allah. Buat solat sunat taubat. Okey, baik. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin, meninggalkan kezaliman dan mendamaikan persengketaan. Okey, yang pertama, yang kedua dia kata hendaklah banyakkan bersedekah. Kenapa kena banyakkan bersedekah? Kerana Nabi SAW pernah menyebutkan, as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan dosa yang dilakukan oleh manusia sebagaimana sebagaimana air yang memadamkan api. Maka Allah murka kepada kita sebab dosa kita. Salah satu cara untuk kita nak menghilangkan dosa kita, yang pertama dengan bertaubat pada Allah. Cara yang kedua untuk kita nak menghilangkan dosa kita, iaitu kita gantikan dengan perkara yang baik, iaitu dengan cara bersedekah. Kerana sedekah itu boleh memadamkan segala kesilapan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga waktu yang sama juga meninggalkan segala kezaliman. Apa-apa saja kezaliman yang ada, royalti yang tak diberi, bagi balik. Kemudian apa dia lagi? Kezaliman tanah yang diambil, bagi balik dekat tuan dia. Apa dia lagi? Orang-orang, jiwa-jiwa, individu yang tertentu yang dizalimi, berikan semula hak-hak mereka pada waktu tersebut. Tolak buang balik kezaliman-kezaliman yang pernah berlaku. Baik, kemudian apa lagi? Dan mendamaikan persengketaan. Kalau ada berlaku pergaduhan di antara kita, hendaklah didamaikan semua kita ni, supaya Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia kata boleh juga sekiranya berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Puasa 4 hari, perintahkan semua orang yang ada kemampuan berpuasa 4 hari. Puasa sunat istisqa, sunat minta Allah Subhanahu wa taala turun hujan, iaitu kita gantikan dengan puasa. Baik, kenapa puasa? Nabi sebut juga dalam hadis yang sama, sambungan daripada bab sedekah tadi. Nabi mengatakan as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai bagi kamu. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita buat, maka Allah jadikan perisai daripada segala bala bencana yang berlaku. Maka dia kata perkara tersebut sunat dilakukan kerana ia memberi kesan kepada termakbulnya doa, sebagaimana yang sabit dalam banyak hadis-hadis yang sahih, hadis yang kita telah bacakan tadi. Baik, kemudian apa berlaku pula pada hari keempat? Pada hari keempat puasa itu, imam bersama-sama orang ramai ataupun pemerintah dia kena perintahkan hari keempat
Hari ini hari Isnin, kita katakanlah hari Jumaat. Hari Jumaat nanti semua kita ni keluar beramai-ramai ke kawasan lapang, bukan kat masjid. Ini bezanya solat istisqa dengan solat-solat sunat yang lain. Solat sunat hari raya, solat sunat yang lain semua sunat untuk buat di masjid. Dan solat sunat yang buat di masjid yang lain-lain ni disunatkan kita nak pergi ke masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kamu yang cantik-cantik waktu nak pergi ke masjid. Ini pada solat sunat hari raya dan solat-solat sunat yang lain. Tetapi pada solat sunat istisqa ini, apa yang ulama kata, jangan pakai baju yang cantik, pakai baju yang buruk ketika mana nak pergi solat. Kenapa? Kerana kita ada iktiraf betapa hinanya kami, ya Allah. Kami betul-betul mengharapkan kepada Engkau, ya Allah. Kami ni tak ada apa-apa pun, melainkan Engkau lah yang berikan segala-galanya kepada kami. Maka hendaklah datang dia dalam keadaan memakai pakaian yang buruk dan tidak memakai pakaian yang cantik, dan tidak kita katakan memakai wangi-wangian dan perkara-perkara sunat-sunat yang lain yang kita buat. Maka pakai pakaian yang buruk. Kemudian yang pula hendaklah merendah diri. Apa maksud merendah diri? Siapa yang ada kereta besar-besar jangan naik kereta, naik bas apa? Naik bas tua. Contohnya dalam rangka ni bas tua lah. Maksudnya jangan berbangga-bangga dengan kebesaran yang kita ada. Jangan, tak perlu nak ceramah nak mulakan tuan-tuan. Saya nak sebelum saya nak ceritakan, kita jemput Ustaz Najib untuk ceritakan kaifiat macam mana nak solat istisqa. Saya pun pegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berusaha, yang berhormat Ketua Menteri Belaka satu-satu. Maknanya dia tak jadi rendah diri. Nak rendah diri, semua manusia kena hinakan diri, kena rendahkan diri dia. Tak boleh nak berbangga, nak merasa lebih daripada orang-orang yang lain. Sama ada kenderaan yang dia naik, pakaian yang dia pakai, pangkat yang ada, semua kena rendah diri, duduk dalam keadaan yang sama. Baik, kemudian bersopan santun, tak boleh duduk datang buha-buha, duduk seronok-seronok. Semua kena datang dalam keadaan yang takut dan gemetar, datang dalam keadaan yang penuh khusyuk dan khudu', nakkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ada langsung keseronokan yang lain. Pokok ada pula kebetulan ada orang nak buat solat istisqa dekat stadium, kita jual air tebu nak. Penuh ke air tebu, pisang goreng, baju dan sebagainya. Itu dah tak jadi lagi dah. Tak jadi lagi solat istisqa, takut halai pula yang datang. Baik. Kemudian apa lagi? Dan mereka melakukan solat sebanyak 2 rakaat sama sebagaimana solat sunat hari raya. Dimulakan dengan solat sunat, iaitu macam mana nak niat dia? Sahaja aku solat sunat istisqa 2 rakaat makmum kerana Allah Taala itu sahaja, dan cara solatnya sama sebagaimana solat-solat yang lain. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabaddilan, mutakhashshi'an, mutarassilan, mutadarri'an, fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'aid. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tawadhu', berpakaian yang biasa, khusyuk, berlemah lembut dan merendah diri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat 2 rakaat sebagaimana Nabi bersolat pada hari raya. Baik, setelah mana selesai daripada solat itu, apa yang kita buat? Bila selesai solat, imam hendaklah bangun dan berkhutbah sama sebagaimana khutbah Jumaat ataupun sebagaimana khutbah hari raya. Solat dahulu baru khutbah. Dan ketika mana bila dia nak memulakan dengan khutbahnya, dia tak mulakan dengan takbir ataupun takbir hari raya. Kita mulakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu khutbah hari raya. Kalau khutbah Jumaat, alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Tetapi bagi khutbah solat istisqa ini dimulakan dengan istighfar. Istighfar sebanyak 9 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 9 kali. Imam tadi, khatib tadi, dia kena istighfar sebanyak 9 kali ketika mana dia nak baca khutbah itu. Selesai daripada istighfarnya, kemudian baru dia teruskan khutbah. Dan istighfar tadi ganti kepada takbir dalam solat sunat Aidilfitri. Maka dibuat istighfar sebanyak 9 kali. Hal ini berdasarkan firman Allah, sama juga sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi dalam cerita kes Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sebelum dia nak sebut kepada dia orang, Allah nak turunkan bala kepada kamu, satu benda yang aku minta kamu semua buat. Apa dia kata? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
Apa dia kata? Aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh alaihi salam, mohonkanlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun, dan sekiranya kamu beristighfar kepada Tuhan kamu, Dia akan menghantarkan hujan yang lebat kepada kamu, hujan yang mencurah-curah, iaitu hujan rahmat. Inilah yang kita perlu sangat-sangat kepada kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana berlakunya pada bencana yang sebegitu. Baik. Setelah berlalu sepertiga khutbah, yang kedua masuk pula dekat-dekat nak habis dah khutbah yang kedua, khatib hendaklah berpaling menghadap kiblat dan membelakangi para jemaah. Khatib tadi akan berpusing ke belakang, membelakangi jemaah. Seterusnya dia mengubahkan kedudukan selendangnya yang bahagian atas ke bawah. Katakan saya pakai selendang, saya pakai serban yang saya tutup kepala saya, maka saya akan tukarkan yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Maknanya hak tajam bentuk V itu naik ke atas, yang atas pula bentuk sama itu turun ke bawah, alihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan imam ataupun khatib yang macam khutbah tu kalau dia pakai jubah, khutbah yang kedua tu dia pusingkan jubah dia, alihkan jubah dia pakai semula. Alihkan daripada jubah yang pakai betul kepada pakai cara terbalikkan jubah dia dengan cara pakaian yang seperti itu. Baik, diikuti bahagian kanan diubahkan ke kiri dan bahagian kiri diubahkan ke kanan. Semua ini dilakukan untuk menzahirkan rasa rendah diri yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang berlaku. Rasanya kita tak pernah tengok lagi. Tak tahulah kalau dalam YouTube ada kamu try balik cari tengok. Kalau ada orang yang pernah buat solat istisqa. Biasa apa kita buat solat istisqa? Kita hanya buat 2 rakaat solat yang biasa tanpa khutbah. Ada sedikit pun hanya sekadar diberikan tazkirah pada orang. Boleh tak boleh? Boleh juga cara yang macam tu. Tapi cara ni cara yang paling afdal untuk kita buat. Baik, apa dia lagi disunatkan? Ada dalam kitab-kitab besar yang lain menyebut disunatkan bagi penduduk-penduduk di kawasan yang terkena bencana tersebut waktu nak pergi keluar solat sunat istisqa ni, bawa semua kambing, kerbau, semua binatang-binatang ternak dia ada. Ada bela ayam, satu orang ayam, bawa beberapa ayam sekali pergi kat tengah padang. Apa tujuannya? Minta Allah kasihanlah ni kucing aku lama tak makan, ataupun kambing aku, lembu aku, kerbau aku, semuanya mengharapkan hujan hari ini. Maka pohonlah disebabkan mereka, maka turunkanlah hujan. Maka disunatkan juga bawa binatang-binatang ternak pada hari tersebut. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam yawman yastasqi fa shalla bina rak'atain bila adzanin wala iqamatin. ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. Pada suatu hari Nabi SAW keluar untuk melakukan solat istisqa. Kemudian Nabi bersolat bersama-sama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Seterusnya Nabi berkhutbah dan berdoa kepada Allah sambil memalingkan mukanya ke arah kiblat dan mengangkat kedua-dua belah tangan. Kemudian baginda membalikkan selendangnya yang ke kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang ramai juga sunat membalikkan selendang mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Yang lelaki lah kalau pakai selendang. Kalau pakai kain pelekat tak payah duk alih kain. Buat macam mana yang ada cukup. Boleh tak nak alihkan kopiah, tak payah alih kopiah. Maknanya selendang saja. Kerana Nabi pakai selendang, maka selendang saja. Yang perempuan tak payah buat apa-apa, ikut saja apa yang dilakukan. Baik. Kemudian dalam hal ini sunat bagi khatib membanyakkan istighfar. Contohnya setiap potongan-potongan poin kita akan sebut macam khutbah hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh sambung balik poin. Maka kat sini Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Boleh sambung balik khutbah. Maka banyakkan istighfar. Baik. Kemudian yang pula, dan dia kata berdoa, bertaubat, merendah diri. Dan afdal sekali dia kata orang yang nak dilantik menjadi imam ni carilah orang yang paling alim, orang yang paling tua dan orang yang paling soleh sekali di kalangan orang-orang yang ada. Cari orang yang paling hebat. Paling hebat kita cari untuk guru kita lama-lama, umur tua-tua, hebat-hebat ni. Orang semua kenal yang orang ni adalah orang yang baik. Minta orang ni yang mengepalai solat sunat istisqa tadi. Baik, hal ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik apabila berlaku kemarau, Umar bin Al-Khattab memohon hujan dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib dengan berkata,
Umar Al-Khattab pernah bertawassul dalam bab ni dengan menggunakan nama orang soleh. Allahumma inna kunna natawassalu ilaik bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Qala ayasqaw. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul pula kepadamu dengan bapa saudara kami, maka turunkanlah hujan ke atas kami. Maka Anas berkata, mereka pun diturunkan hujan dengan permintaan yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Maka ni bukan hadis doa ni. Ini bukan hadis macam hadis malam nisfu Sya'ban, banyak hadis doa. Ni hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini semua dalam buku ni adalah riwayat hadis-hadis yang sahih. Baik, kemudian sunat dibawa bersama-sama ke kawasan bersolat kanak-kanak. Orang tua hak sakit lumpuh, ke sakit buah pinggang, ke sakit apa dua hospital, kita pergi ambil ke hospital, bawa dengan ganti-ganti sekali, bawa datang kat tengah padang. Okey, dia kata. Dan juga binatang ternak, ini adalah kerana bencana yang menimpa turut mengenai mereka semua. Begitu juga ahli zimah tidak wajar dihalang untuk hadir bersama. Orang bukan Islam pun kalau dia nak datang orang ramai. Kami nak minta doa kat Tuhan kami nak datang, sila datang. Kita boleh panggil mereka sekali kalau sekali mereka nak datang. Apa tujuannya? Minta supaya Allah tengok kita dan Allah berikan rahmat kepada kita semua yang ada. Apa dia doa dia? Doa untuk memohon hujan yang panjang. Dia kata, Allahumma ja'alha suqya rahmatin wala suqya azab wala mahtin wala bala wala hadamin wala warqin. Allahumma 'ala al-barabi wa manabiti asy-syajar. Allahumma hawalaina wala 'alaina. Allahumma asqina ghaisan mughisa hani'an mari'a wadaqan mujallalan 'ama da'iman ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghais wa la taj'alna min al-qanitin. Allahumma inna bil 'ibadi wal bilad wal bahaim wal khalqi min al-juhdi wal ju' wal dhanki ma la nashku illa ilayk. Allahumma ambit lana dzar wa adir lana zar wasqina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard. Allahumma kshif 'anna min al-bala ma la yakshifu ghayruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Maksud dia, ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran dan bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kegetiran, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang turun lebat di merata bumi, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan jangan engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu dan negara ini telah didatangi kesukaran, kesempitan hidup dan kelaparan. Kami tidak mengadu melainkan kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman-tanaman kami, banyakkanlah susu ternakan kami, turunkanlah kepada kami keberkatan daripada langit, dan tumbuhkanlah bagi kami dari bumi tanaman yang berkat. Hindarkanlah bala bencana daripada kami, yang tiada sesiapa yang boleh menghindarkannya selainmu. Ya Allah, kami mohon ampunkan kepadamu kerana sesungguhnya engkaulah Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan yang lebat ke atas kami. Dan doa ini diriwayatkan daripada hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Daud dan juga imam-imam yang lain. Maknanya hadis ini sampai ke darjat yang mutawatir. Tolak hadis ini hukumnya murtad, keluar dari Islam. Ini hadis yang sahih ni, bukan hadis yang dhaif. Bagaimana kita katakan tadi, cerita tentang malam nisfu Sya'ban, cerita tentang perkara-perkara yang kita dah baca berkaitan bulan Ramadan. Semalam saya sempat tengok TV waktu pagi, rancangan Assalamualaikum TV Hijrah. Pengerusi, moderator yang jadi moderator pun gunakan hadis yang maudhu'. Jemput ustaz datang pun guna hadis yang maudhu' juga. Dua-dua orang sekali guna hadis yang maudhu'. Itulah kadang-kadang tak tahulah ustaz tu mungkin dia tak cek terlebih dahulu hadis yang dia pakai. Apa hadis yang dia guna? Yang hadis tu masuk kategori hadis mungkar. Mungkar ni hadis yang dekat, maknanya bukan Nabi yang sebut, manusia yang sebut. Hadis yang ditolak tak boleh nak jadikan dalil langsung. Apa ada hadis yang selalu kita baca bulan Ramadan? Apa dia? Awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha atqun minan nar. Awal Ramadan adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, keampunan, dan di hujungnya adalah pembebasan daripada api
api neraka. Hadis ni yang digunakan, sedangkan hadis ni adalah hadis yang mungkar. Bulan Ramadan daripada awal sampai ke akhir itu adalah rahmat. Bulan Ramadan daripada awal sampai ke akhir adalah keampunan. Dan bulan Ramadan daripada awal sampai ke akhir itu adalah pembebasan daripada api neraka. Maka tidak ada pembahagian 10, 10, 10 sebagaimana yang dibagikan dalam hadis tadi. Ini kita nak kena pasti. Kalau ada ustaz-ustaz mana sebut, angkat tangan. Ustaz, bukan hadis tu hadis mungkar tak? Tanya kat ustaz tu macam tu. Okey, bawa pada muka dia. Okey, baik. Dia kena kawasan satu tempat. Kawasan yang kita katakan orang ramai. Lain kalau benar dekat BBI saja, maknanya fungsi Cikgu Isyam boleh bagi berita. Dia keluar berita kalau kawasan BBI. Tapi masalahnya berlaku satu awalnya pemerintah yang ada. Panggil semua orang yang ada. Itu paling awal lah, paling awal. Tapi bagi kita sekalian kita cukup dengan hanya sekadar mungkin kita nak berdoa kepada Allah. Itu kita jadikan sebagai rutin. Setiap kali lepas solat kita doakan dengan doa ni. Setiap kali lepas solat kita doakan dengan doa. Allahumma asqinal ghaiz wala taj'alna minal qanitin. Itu doa yang kita boleh doakan. So pendek-pendek dan sekurang-kurangnya doa. Doa yang kita baca ni panjang yang tadi. Okey, ada minggu lepas ada sahabat kita tanya letak SMS kat saya. Jadi tak apa saya jawab malam ni. Ustaz, boleh tak tolong terangkan apa hukumnya? Kita tengok kadang-kadang ramai di antara kita ni orang Malaysia suka buat apa? Okey, bila dia habis baca Al-Quran, mungkin boleh buat dan hormat Al-Quran. Apa dia buat? Dia ambil Al-Quran, dia cium, dia letak kat atas kepala. Okey, baik. Kemudian berapa kali dia buat? Berapa kali? 3 kali. Kalau soalan dia tanya, kenapa 3 kali dan kenapa letak kat atas kepala? Okey, apa saya tolong jawablah. Cium sebab nak hormat Al-Quran. Okey, cium sebab nak hormat. Cukup tak jawapannya? Okey, cium Al-Quran sebab hormat, sayang kat Al-Quran tu. Maka dia pun cium. Okey, tak boleh letak kat atas kepala pun kamu nak menjunjung Al-Quran. Okey, kononnya. Okey, tapi yang 3 kali tu kenapa 3 kali? Saja 3 kali nak berkat je lah. Okey. Kuat sikit. 3 kali tu kuat sikit. 3 kali tu kuat. Kenapa dia tak buat 10 kali lagi? Banyak kata 3. Baik, dia sebenarnya tak ada dalil pun yang mengatakan Al-Quran dihormati sebegitu hukum. Okey, tetapi ala kulihat tidak ada hadis yang menyebut walau bagaimanapun atas dasar kerana kita adab kita. Bagaimana adab kita dengan manusia dan dengan Al-Quran juga kita ada adabnya. Selain maksudnya kat sana kita adab dengan Al-Quran tu apa dia? Kita tambahkan sikit, ada letakkan kat tempat yang baik. Kita letakkan pada tempat yang baik. Jangan letakkan pada tempat-tempat yang kita katakan yang tempat yang ada najis, tempat yang tak elok, tempat yang dibawa. Itu sebagai penghormatan. Maka cium dan letak junjung tadi atas dasar penghormatan kita kepada Al-Quran. Adakah salah? Pada asalnya tidak ada nas yang menyebut. Tapi kalau buat atas tujuan untuk kerana nak hormat menghormati Al-Quran, maka saya rasa tidak mempunyai apa-apa masalah. Melainkan dia menghasilkan mushaf yang ada kat kita ni, Al-Quran tu. Mushaf tu, adakah mushaf tu dinamakan mushaf kalamullah? Mushaf bukan kalamullah. Al-Quran yang dicetak tu bukan kalamullah. Tetapi perkataan ayat-ayat itu yang merupakan kalamullah. Sebab tu dalam bab ni pada asasnya bagi saya, pandangan saya tidak mempunyai apa-apa masalah kalau tujuannya untuk nak menghormati Al-Quran. Baik, kita soalan tadi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمع هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما ولا مترودا والحمد لله رب العالمين.